Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahda bin Mazlan merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Malaysia dengan pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang memegang kad matrik bernombor D2018-2085213. Untuk makluman, video ini dibuat untuk memenuhi tugasan pengucapan awam dalam bagi kursus BMW 3032 Wacana Akademik Bahasa Melayu. Pada hari ini saya akan mengulas mengenai isu rasuah yang bertajuk langkah membantras gejala rasuah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Penonton yang dihormati, dewasa ini kita sering dikejutkan dengan kejadian rasuah. Tidak kira melibatkan rakyat biasa, penjawat awam dan swasta maupun para pemimpin. Hal ini jelas telah mengancam imej negara. Oleh itu, perbincangan saya pada hari ini akan menjurus kepada usaha yang perlu dan telah dilakukan untuk membantras gejala rasuah daripada terus berlaku. Dan dalam pada itu, ulasan ini juga bertujuan untuk menunjukkan tanda sokongan saya terhadap segala usaha yang telah dilakukan untuk mencegah gejala ini daripada terus berlaku. Penonton yang dihormati, salah satu usaha yang dilakukan oleh Malaysia untuk membantras gejala ini daripada terus berlaku adalah melalui penguatkuasaan undang-undang. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia telah wujud satu Akta SPRM 2009 yang mana akta ini telah menggariskan segala bentuk kesalahan rasuah dan hukuman yang diterima apabila seseorang itu melakukan rasuah. Dengan cara ini, masyarakat akan berfikir dua kali untuk melakukan kesalahan rasuah kerana memikirkan hukuman yang bakal menimpa mereka sekiranya melakukan kesalahan tersebut. Dan dengan cara ini juga kita dapat menunjukkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang tegas dalam menangani gejala rasuah daripada terus berlaku. Daripada itu, kerajaan telah mewujudkan satu badan bebas untuk menangani masalah ini daripada terus berlaku. Contohnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), yang mana SPRM ini dianggotai oleh ahli-ahli yang berwibawa untuk menangani masalah ini dan tidak terikat daripada mana-mana kuasa ataupun pihak. Dan dengan cara ini, kita dapat melihat Malaysia menangani masalah ini tanpa mengira latar belakang masyarakat tersebut sekiranya mereka melakukan kesalahan rasuah. Mereka akan diadili secara saksama dan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Penonton yang dihormati, selain daripada dua usaha yang telah dinyatakan tadi, pendedahan awal terhadap gejala rasuah kepada anak-anak juga merupakan satu usaha yang bijak. Hal ini boleh dilakukan menerusi penerapan dalam mata pelajaran mereka dalam pendidikan di sekolah. Dengan ini kita pasti akan dapat melahirkan satu masyarakat yang telus, jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas mereka. Di samping itu, kita juga dapat melahirkan satu masyarakat yang berintegriti untuk mewarisi tampuk pemerintahan negara pada masa akan datang dan menjadikan Malaysia mempunyai sebuah tadbir urus yang benar-benar baik. Akhir sekali, langkah lain yang boleh diambil ialah dengan memudahkan urusan menggunakan teknologi maklumat ICT. Selaras dengan perkembangan zaman, prosedur proses yang panjang, sukar dan lambat perlu diperkemas dan dipermudahkan dengan menggunakan kemudahan ICT. Penggunaan borang, proses temuduga dan seumpamanya perlu diringkaskan untuk memudahkan masyarakat, terutama peniaga, kontraktor dan pelabur. Proses yang telah dipermudahkan ini akan mengurangkan risiko berlakunya rasuah kerana tidak akan berlaku perkara seperti sogokan semata-mata untuk memudahkan urusan. Penonton yang dihormati, secara kesimpulannya, dalam kita menghadapi era modernisasi, antara cabaran terbesar yang perlu kita hadapi adalah rasuah. Tambahan pula, dalam sebuah negara membangun seperti Malaysia, perlu kepada pendekatan yang efektif untuk mencegah rasuah ini supaya pembangunan kita tidak akan terancam. Oleh itu, sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu berganding bahu memikirkan dan melaksanakan usaha membantras amalan ini hingga ke akar umbi, supaya impian menjadikan Malaysia bebas rasuah benar-benar terrealisasi. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.